Baik, memiliki rumah sendiri merupakan satu perkara yang penting buat setiap individu dan keluarga untuk menjamin rasa selamat. Namun, kenaikan harga yang berterusan dari setahun ke setahun membangkitkan kebimbangan dan juga tekanan kepada mereka yang belum memiliki rumah sendiri, terutama mereka yang menetap dan juga bekerja di bandar-bandar utama di Malaysia. Namun, harga rumah yang ditawarkan di bandar-bandar utama ini sangat mahal jika kita buat perbandingan. Dan hal ini menyebabkan mereka yang berpendapatan rendah B40 dan mereka yang berpendapatan sederhana M40 merasa sukar untuk memiliki rumah, terutama rumah pertama. Jadi untuk mengulas lanjut bersama saya pada pagi ini di studio ialah Datuk Syed Abdul Aziz Syed Hassan yang merupakan Timbalan Pengerusi TWL Holdings Berhad. Assalamualaikum Datuk, selamat datang ke Niaga Awani. Terima kasih. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah ke Datuk kerana dipilih menjadi Timbalan Pengerusi TWL Holdings yang baru je dilantik pada 13 April lepas. Dan saya difahamkan Datuk sebelum dilantik menjadi TWL ni, Datuk merupakan CEO Bank Rakyat dan Datuk sememangnya aktif dan berpengalaman dalam sektor hartanah. Jadi sepanjang perkhidmatan Datuk ini boleh kongsikan sedikit pengalaman dalam sektor hartanah ini. Terima kasih Cik Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya dah 25 tahun dalam hartanah dan apabila saya ditawarkan oleh TWL Holding ini, saya rasa amat gembira sekali setelah berada di perbankan 12 tahun dan saya balik kepada hartanah. InsyaAllah saya rasa pengalaman dua-dua aspek ni, perbankan dan hartanah ni boleh membantu saya dalam menyediakan banyak peluang-peluang pada terutamanya B40 dan M40 lah. Rumah mampu milik ni, perkara ni memang banyak dibincangkan daripada saya mula bekerja 1988 sehingga sekarang. Dan perkara ni akan berterusan sekiranya kita tidak mendapat formula yang terbaik. Tetapi saya tengok langkah kerajaan akhir-akhir ini ke arah menyediakan mampu membantu menyelesaikan masalah ni. Tetapi memang ianya menjadi satu cabaran dan bukan mudah untuk dilaksanakan. Tetapi pengalaman saya pada 1988 dulu, kadar faedah pun sangat tinggi. Betul. Dan masa tu saya consider ekonomi Malaysia pertama saya, 1988 dan berterusan pada 1998 dan sekarang ni kadar agak ini, tetapi kita haraplah janganlah naik lagi kan kalau boleh kan. Harapnya. Tetapi penyediaan rumah mampu milik ni satu faktor yang penting ialah ianya dapat memastikan bidang hartanah berterusan. Sebab hartanah ini penting. Kalau kita tengok ekonomi, cycle ekonomi ni, hartanah ni dia melibatkan banyak pemain ataupun players. Jadi hartanah ni kalau kita tengok, kalau satu projek tu dia akan melibatkan konsultan, dia akan melibatkan pemaju, dia akan melibatkan peguam. Jadi ramai orang yang akan benefit. Jadi sekiranya hartanah ni maknanya tidak berjaya dilaksanakan, mungkin akan mengakibatkan ekonomi kita. Okey Datuk, menyentuh mengenai sektor hartanah ni, kita tahu perkara ini hangat diperbincangkan sejak dulu lagi tentang affordability dia. Jadi apa pandangan Datuk sendiri tentang sektor hartanah ni secara umumnya, mungkin ada sedikit secara khusus yang Datuk boleh kongsikan? Saya tengok median hartanah ni memang makin lama makin naik. Dan kalau kita tengok masa saya mula bekerja tu, rumah mampu milik ni dalam 50,000 je. Sekarang ni 280-300,000 yang dalam mediannya. Jadi pada saya penyediaan rumah mampu milik ni, apa yang kerajaan buat saya rasa agak baik. Contohnya banyak kita bagi kelonggaran kepada pemaju-pemaju dari segi rumah PMR. Jadi ini yang dapat membantu. Jadi kalau kita tengok satu pembangunan tu yang merangkumi pelbagai jenis rumah, memang ada dikenakan syarat menyediakan rumah mampu milik. Jadi pembeli-pembeli akan berkongsi dari segi kos yang membeli yang lebih mahal akan membantu yang lebih murah. Jadi kalau tidak ada formula yang terbaik. Itu yang pada pandangan saya lah. Saya dan pun pernah membuat satu projek di Putrajaya, iaitu Precinct 11. Dan di situ kami menyediakan pembangunan bercampur, terdiri daripada rumah murah, rumah mampu milik dan rumah juga. Jadi kos tu kita kongsi bersama. Jadi kita tidak mahu melihat kalau ada mereka-mereka yang tidak punya rumah. Di setengah negara tu kalau kita tengok, homeless ni satu isu. Jadi kita tidak sampai ke tahap tu, tetapi kalau kita tidak mengatasi masalah ni, mungkin sampai ke situ. Jadi TWL nampak perkara ni amat penting. Jadi saya pun
terima kasih kepada ahli lembaga yang melantik saya. Dan saya tengok mereka agak dinamik menuju ke arah segi rumah pemilik sebagai satu targetnya. Jadi lembaga melihat tanah-tanah yang mereka ada kemungkinan akan disediakan sebahagiannya pada mampu milik. Jadi dalam keadaan ekonomi sekarang ni itu yang paling sellable lah, itu yang kita. Jadi mungkin mengapa Datuk atau TWL Holdings Berhad sendiri fokusnya terhadap M40 dan B40 saja, sedangkan kita tahu mungkin affordability mereka ataupun kemampuan mereka untuk membeli rumah itu rendah dan kemungkinan untuk mendapat keuntungan juga rendah. Jadi bagaimana Datuk? Kalau ikut pengalaman saya melalui 4 kali kelemelesetan ekonomi. Jadi dalam keadaan sekarang ni fokus yang terbaik adalah menyediakan rumah mampu milik. Sebab itu yang sellable. Tetapi masa yang sama kita kena tengok dari segi keuntungan juga. Jadi TWL adalah syarikat yang pasti melihat pada keuntungan sebagai satu aspek penting. Walau bagaimanapun tanggungjawab sosial kami cuba mempelbagaikan dan fokus juga kepada rumah pemilik. Dan mampu milik ni satu yang kita rasa paling mudah untuk ini dengan kos tertentu kita boleh buat. Kita boleh buat. Betul. Dan pembiayaan ataupun skim rumah mampu milik ini juga disokong ataupun dibantu dengan kerajaan dengan skim-skim pembayaran yang mereka sediakan. Jadi pendapat Datuk sendiri tentang bantuan yang disediakan kerajaan untuk memiliki rumah mampu milik ini bagaimana menerusi penentangan belanjawan yang 2003 yang lalu? Kalau kita tengok pada belanjawan baru ni banyak insentif yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Contohnya rumah PMR, skim jaminan kredit. Jadi perkara-perkara ni dapat membantu terutamanya golongan B40, M40, golongan yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap dengan gaji. Jadi kalau pergi ke bank, biasanya bank akan tengok sebagai kondisi ini. Kita tidak boleh salahkan mereka, itu kekangan yang mereka terpaksa pastikan untuk menjaga. Susah nak lulus sistem kewangan negara ini perlu dijaga. Jadi mungkin TWL kita tengok salah satu badan yang kita nampak inilah koperasi. Dan saya pun melibatkan diri dalam koperasi juga. Jadi saya tengok koperasi ini memang boleh memainkan peranan. Kemungkinan ada koperasi yang punya tanah-tanahnya yang boleh dibincangkan dengan TWL dan kita akan tengok kalau ada yang sesuai untuk dimajukan. Gitu. Baik. Kalau kita cakap sektor hartanah ni memandang ke hadapan ataupun moving forward, apa yang Datuk mewakili TWL Holding sendiri, apa yang Datuk harapkan ataupun apakah visi TWL untuk sektor hartanah ini secara umumnya? Okey, secara umumnya TWL nampak sektor hartanah ni satu sektor yang memang akan terus berkembang di negara ni. Keperluan rumah ni adalah satu keperluan asas pada semua orang. Jadi kalau kita tengok kita balance antara rumah mampu milik dan juga kita tidak lupa juga rumah pada kategori lain sebab mampu milik adalah satu area dan yang lain itu pun kita perlu. Jadi TWL punya tanah-tanah yang rasa kita boleh majukan dan kita boleh gunakan sebahagian dari tanah itu untuk tujuan pembangunan mampu milik. Untuk mampu milik ni saya pasti ini untuk kebaikan menjalankan memastikan tanah terus tidak berhenti sama sekali. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Syed Abdul Aziz Syed Hassan yang merupakan timbalan pengerusi TWL Holdings Berhad atas perkongsian mendalam tentang pemilikan rumah pertama bagi golongan terutamanya golongan B40 dan juga M40. Terima kasih. Terima kasih.